Okey. Baik, bab 1 tentang kedaulatan negara. Okey, semua dah ready ya? Semua dah ready. Kita akan mulakan untuk kita revise. Ini adalah revision untuk bab 1 dan kita akan buat sedikit latihan untuk kita kuatkan ingatan dan fakta berkaitan dengan bab 1. Ingat Okey, satu perkara yang cikgu baru-baru ni dengar cerita kabar angin menyatakan bahawa kamu semua akan menduduki peperiksaan SPM selewat-lewatnya bulan 1 2023. Tu paling lewat. Cikgu, saya pun Ya. dapat rumours. Cikgu Ah. saya cakap SPM dia akan mula pada February as well. Okey. So ada yang kata bermula pada Februari. Tapi cikgu dengar-dengar pula seawal ataupun paling lewat diorang nak buat iaitu pada bulan 1. Okey. Oh ya ke? Februari juga. Okey. So kita tengoklah macam mana. Tak kisahlah Januari ke, Februari ke. Okey, yang penting kita kena bersedia daripada sekarang. Alhamdulillah dalam kelas kita dah masuk bab 3 dah. Okey, so kita ada 7 lagi bab. Namun begitu, kita akan revise dulu bagi kita kuat dulu ingatan dan fakta kita tentang bab 1, kemudian bab 2 dan kemudian bab 3 dan kita akan teruskan dengan bab 4 dan seterusnya. So don't worry. Okey, ini proses. Ingat belajar ini satu proses. Okey. Baik. So, kita akan kita akan mulakan pembelajaran kita, revision kita pada hari ini iaitu bab 1 kedaulatan negara. Dan kalau ada sesiapa mana-mana pelajar yang tak faham, boleh terus bertanya, tulis dalam Zoom chat. Tulis dalam Zoom chat untuk bertanya. Dan selamat datang kepada Aymar Hendroff, Aisyah, Amal Alfa, yang masuk lambat Dave. Dan juga Khairina masuk lambat juga tu, tapi tak apa. Yang penting masuk, jangan tak masuk. Yang penting masuk ya. Okey, baik. So kita akan meneruskan pembelajaran kita bab 1 kedaulatan negara. Okey, jom kita lihat tentang konsep kedaulatan. Konsep kedaulatan, ingat kita dah tengok dalam buku teks hari tu dan hari ni kita akan guna nota iaitu kedaulatan sebenarnya adalah bermaksud kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara yang bebas. Ingat, kedaulatan ini bermaksud kekuasaan tertinggi dan wibawanya sesebuah negara yang merdeka. Selagi belum merdeka, dia belum berdaulat. Macam korang lah. Korang masih lagi di bawah naungan ibu bapa, bermakna kamu belum totally merdeka. Masih lagi di bawah naungan ibu bapa ya. Itu sebenarnya. Baik. Dan takrif mengikut bahasa, kita tahu bahawa daripada bahasa Yunani, kita dah lihat superneus ataupun superenus, iaitu yang bermaksud agung ataupun tertinggi. Dan kalau dalam bahasa Inggeris, kita telah lihat dia kedaulatan disebut sebagai sovereignty ataupun dikatakan negara yang kuasa penuh terhadap pemerintahan. Negara yang berkuasa penuh dan merdeka. Dan daripada bahasa Arab, dia dipanggil daulah, iaitu yang bermaksud kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan, kuasa pemerintahan sebuah kerajaan. Dan daripada bahasa Melayu, disebut sebagai daulat, iaitu kekuasaan yang tertinggi terhadap pemerintahan negara. Sebab itu kita lihat sultan-sultan dulu, bila rakyat jumpa sultan, dia kata apa? Daulat tuanku. Daulat tuanku maknanya apa? Maknanya kekuasaan tertinggi oleh tuanku terhadap kami. Tuanku dan patih. Dia begitu. Patih di sini memohon sembah kepada tuanku. Begitu. Jadi itu antara bahasa di antara orang biasa dengan raja-raja ataupun sultan. Tapi kalau katakan orang Melayu dengan sesama orang Melayu, dia akan sebut apa? Hamba dan tuan hamba. Kenapa disebut hamba dan tuan hamba? Dia ada maksud mendalam tau. Orang Melayu dulu, kalau nak dikirakan sebagai kekayaan orang Melayu dulu,
diukur daripada pertama, okey, dia punya pengaruh, dan yang kedua, bilangan hamba yang dia ada. Lagi banyak hamba yang dia ada, maka lagi tinggilah penghormatan terhadap seseorang itu. Sebab itu orang Melayu kalau jumpa sesama mereka, dia akan bahasakan diri dia hamba dan tuan hamba. Maknanya tuan hamba ni maknanya adalah apa? Tuan kepada hamba-hamba yang ramai. Tetapi bila bercakap macam tu, hamba dengan tuan hamba tu pula kan, dia akan merendahkan diri. Dia kata apa pula? Okey, hamba sebenarnya manusia biasa. Begitu juga tuan hamba. Dia berbalas balik kepada orang yang mula-mula sebut tuan hamba. Jadi dia akan sebut hamba, tuan hamba, hamba, tuan hamba macam tu. Jadi ini apa tau? Saling menghormati. So nilai saling menghormati tu dah ada sejak dulu lagi. Inilah yang dikatakan kedaulatan, kekuasaan yang tertinggi. Baik. Dan kemudian pandangan tokoh-tokoh. Kita lihat tokoh-tokoh yang melihat mentafsirkan kedaulatan ini adalah seperti Aristotle, Ibnu Khaldun. Okey. So contohnya Aristotle dia kata apa tahu? Okey, Aristotle kata bahawa kedaulatan ialah kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan sesebuah negara. Kuasa tertinggi. Okey, merujuk kepada kerajaan yang terikat oleh undang-undang. Itu kata Aristotle. Ibnu Khaldun kata kedaulatan ialah kekuasaan. Kekuatan dan kekuasaan sebuah negara berasaskan semangat kekitaan bangsanya. Okey, ini kata kunci untuk Ibnu Khaldun, semangat kekitaan bangsanya dan kekuatan semangat beragama. Yang menyebabkan sesuatu bangsa tu rela untuk berkorban demi mencapai cita-cita yang sama. Means kedaulatan bagi Ibnu Khaldun ialah apa tahu? Semangat kekitaan bangsanya dan semangat beragama. Untuk Jean Bodin, iaitu seorang ahli falsafah politik, dia kata apa? Kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi dalam sesebuah negara yang mana ianya bersifat kekal dan mempunyai kuasa yang tidak terbatas untuk membuat undang-undang, mentafsir dan melaksanakannya. Itu Jean Bodin. Manakala Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, iaitu bapa kemerdekaan negara kita, dia kata apa? Bahawa kedaulatan ini berdasarkan prinsip kebebasan, yang mana prinsip kebebasan dan keadilan yang sentiasa memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Manakala Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas, iaitu mantan Ketua Hakim Negara, dia kata kedaulatan ialah asas negara yang merdeka, memiliki kebebasan pada peringkat antarabangsa bersama dengan hak dan kuasa untuk mengatur urusan dalam negeri tanpa telunjuk asing. Maknanya, kita boleh aturkan apa juga perkara berkaitan negara kita tanpa merujuk kepada orang lain, tanpa bertanya dulu kepada orang lain. So itu maksud tanpa telunjuk asing. Itu maksud dia. Maksudnya di sini kita lihat pandangan-pandangan tokoh ini memang berbeza-beza. Namun begitu kita akan lihat dari sudut dia punya keywords. Aristotle, kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan sebuah negara. Ibnu Khaldun, semangat kekitaan bangsanya dan kekuatan semangat agama. Jean Bodin, kuasa tertinggi, kekal dan kuasanya tidak terbatas. Tunku Abdul Rahman, prinsip kebebasan dan keadilan untuk memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Manakala Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas kata kedaulatan ialah asas negara yang merdeka, ada kebebasan, di peringkat antarabangsa untuk mengatur urusan dalam negeri tanpa telunjuk asing. So ini pandangan tokoh-tokoh yang berbeza berkaitan dengan kedaulatan. So take note benda tu supaya kamu faham dan kamu nampak perbezaan-perbezaan pandangan tokoh. Baik. Jenis kedaulatan, kita tahu kedaulatan ada 4. Kedaulatan yang pertama iaitu kedaulatan tradisional
Baik, bila tradisional, lawannya ialah kedaulatan moden. Kemudian yang ketiga, kedaulatan undang-undang, dan juga yang keempat iaitu kedaulatan antarabangsa. So ingat yang itu. Kedaulatan tradisional ni apa cikgu? Kedaulatan tradisional ialah sistem berkuasa mutlak di mana suatu ketika dahulu, okey, raja-raja di negara kita ini memiliki kedaulatan. Iaitu kedaulatan semuanya berpunca daripada raja-raja. Ya, raja-raja, dan ini kedudukan ini dikuatkan lagi dengan taat setia oleh rakyat, di mana rakyat taat setia kepada raja. Ini adalah kedaulatan tradisional. Berbanding dengan kedaulatan moden, beza. Kedaulatan moden ini adalah muncul selepas revolusi keagungan dan revolusi Perancis, yang mana kita tahu bahawa kedaulatan pada peringkat ini dia dikaitkan dengan hak rakyat, dan juga kerajaan berperlembagaan. Means that dia tidak ada raja. Kalau ada raja pun, raja perlu ikut undang-undang. Jadi itu perbezaan yang ketara antara kedaulatan tradisional dan kedaulatan moden. Okey. Baik. Kedaulatan undang-undang pula bermaksud bahawa kerajaan dengan rakyat ini akan terikat dengan undang-undang. Semua kena patuh pada undang-undang. Dan undang-undang ini untuk apa? Menjamin keadilan. Menjamin keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Itu kedaulatan undang-undang. Dan yang keempat, kedaulatan antarabangsa merujuk kepada pengiktirafan PBB. Maknanya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengiktiraf sesebuah negara yang merdeka. Dan itu dikatakan sebagai kedaulatan antarabangsa. Di mana negara itu mendapat pengiktirafan daripada PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi inilah dia 4 jenis kedaulatan. Baik. So, ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita terus kepada 1.2. Ada soalan tak? Boleh faham setakat ni? Ya, Dan, silakan. Nak tanya apa? Ya, yang lain? Okey. Baik, ada yang tanya, cikgu, PBB sama ke dengan UN? Sebenarnya, PBB dengan UN tu sama. PBB dalam bahasa Malaysia, UN tu dalam bahasa Inggeris. PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Okey, UN, United Nations. Samalah maksudnya. United Nations maksudnya bangsa-bangsa bersatu. Dia sama. Cuma berbeza kerana apa? Kerana penggunaan bahasa. PBB ialah dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Malaysia. Okey, UN dalam bahasa Inggeris. Itu je. Ya. Alright. Baik. Kita lihat tentang ciri-ciri negara yang berdaulat. Okey. Ciri-ciri negara berdaulat ni maksudnya apa tahu? Iaitu kalau negara itu berdaulat, mesti ada sifat-sifat ini. Mesti ada karakter-karakter ini. Mesti ada sifat-sifat ini, mesti ada ciri-ciri ini. Apakah ciri-ciri dia? Ciri-cirinya pertama sekali mesti mempunyai pemerintahan. Negara berdaulat mesti ada pemerintah. Contohnya di Malaysia. Okey, ada sistem pemerintahan beraja, iaitu sistem raja berperlembagaan dan juga demokrasi berparlimen. Itu maksudnya negara kita berdaulat. Kita ada pemerintahan. Okey, ketua utama negara kita ialah Yang di-Pertuan Agong, ketua kerajaan, Perdana Menteri dibantu oleh Jemaah Menteri. Baik, itu pemerintahan. Yang kedua, selain daripada pemerintahan, mesti ada sempadan. Mesti ada border. Iaitu sempadan ni ialah garis pemisah. Ingat maksud sempadan tu ialah garis pemisah antara negeri ataupun antara negara. Dan Malaysia ni berkongsi sempadan dengan Singapura, Thailand, Indonesia, Brunei dan Filipina. Dan kenapa perlunya menetapkan sempadan? Supaya dapat memudahkan urusan pemerintahan, memudahkan urusan pentadbiran, memudahkan urusan pertahanan,
dan juga pembangunan ekonomi. So, ciri negara berdaulat yang kedua adalah mempunyai sempadan. Mesti ada sempadan. Itu yang kedua. Yang ketiga, mesti ada perundangan. Maksudnya, sesebuah negara yang berdaulat mesti ada undang-undang. Dan asas kepada undang-undang negara kita ialah perlembagaan persekutuan. Inilah dia, dipanggil undang-undang negara kita. Jadi, pentingnya undang-undang ini untuk apa? Untuk menjamin keadilan. Dan juga untuk melindungi rakyat. Supaya rakyat sentiasa hidup dalam harmoni dan juga sentiasa hidup dalam aman dan sejahtera. Dan siapa yang buat undang-undang ni, cikgu? Siapa yang buat perlembagaan ini? Of course, paling penting yang buat undang-undang adalah Parlimen. Parlimen lah bertanggungjawab menggubal dan menentukan perundangan negara kita. So, itu yang ketiga. Ada pemerintahan, ada sempadan, ada perundangan, tapi yang keempat iaitu mesti ada rakyat. Tak guna ada pemerintahan, tak guna ada sempadan, tak guna ada perundangan kalau tak ada rakyat. So, rakyat mesti ada. So, negara yang berdaulat mesti mempunyai rakyat, kerana rakyat itu adalah penduduk di sesebuah negara, dan rakyat inilah yang akan terikat dengan undang-undang dan peraturan. Dan rakyat terdiri daripada pelbagai kaum, agama, adat, resam. Baik, kita ulang balik bahawa kalau kita lihat jenis kedaulatan ada 4. Kedaulatan tradisional, kedaulatan moden, kedaulatan undang-undang dan juga kedaulatan antarabangsa. Manakala ciri-ciri negara berdaulat juga ada 4, iaitu mesti mempunyai pemerintahan, mesti mempunyai sempadan, mesti mempunyai perundangan dan mesti mempunyai rakyat. So, itu 4. Itu ciri-ciri negara berdaulat. Negara kita ada tak semua ni? Ada. Negara kita ada semua ciri-ciri negara berdaulat ini. Baik. Dan 1.3 kita lihat tentang kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Iaitu kenapa mesti nak buat? Apa faedahnya nak wujudkan negara berdaulat ni, cikgu? Apa faedahnya? Kami ni rakyat ni tak rasa apa pun, biasa-biasa je. Kami rasa macam hidup macam biasa je, tak ada pun rasa macam negara berdaulat ni penting ke? Ada ke tak ada, macam sama je. Penting. Baik. Kepentingan mewujudkan negara berdaulat ni sebenarnya adalah yang pertama sekali faedah dia, iaitu keberkesanan pentadbiran. Maknanya, dengan mewujudkan negara yang berdaulat, pentadbiran kerajaan negara kita akan berkesan. Dan mungkin kamu akan bertanya, cikgu, itu di peringkat kebangsaan, itu di peringkat kerajaan. Kerajaan yang berkesan, mereka mentadbir dengan berkesan. Kami ni tak rasa apa, cikgu. Harus diingat, satu hari nanti mungkin kamu akan jadi pentadbir, mungkin kamu akan jadi kerajaan, mungkin kamu akan jadi menteri, dan mungkin kamu akan jadi Perdana Menteri. Siapa tahu? Jadi bila kalau kamu kemungkinan besar akan jadi menteri, kamu kena tahulah kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Iaitu bila kamu jadi menteri nanti baru kamu tahu, pentingnya berbentuk negara berdaulat ni supaya apa? Betul Dan. Ya, nanti saya jadi Raja Sehari. Ya, betul. Cikgu rasa semua orang akan jadi Raja Sehari, termasuklah Venus dan Waiting dan sebagainya akan jadi Raja Sehari. Betul. Cikgu setuju. Jadi kamu kena tahu bagaimana nak mentadbir. Kamu tahu tak? Pentadbiran pertama dalam hidup kamu sebagai pemimpin ialah apa tahu? Pentadbiran rumah tangga. Bila kahwin, rumah tangga tu bagaimana kamu nak manage, nak tadbir. Itu penting tu. Kalau tak boleh mentadbir rumah tangga, macam mana nak tadbir kerajaan? Kena ada rakyat yang banyak, cikgu. Bagus. Sabar. Baik.
Okey. Okey, rakyat yang banyak lain macam ayat tu. Baik. Keberkesanan pentadbiran, iaitu kedaulatan ini akan memberi kebebasan kepada negara untuk menjalankan urusan pentadbiran itu tanpa campur tangan pihak luar. Maknanya, kita dapat manage dan kita dapat bebas untuk buat pentadbiran negara kita tanpa campur tangan pihak lain. So dasar pentadbiran itu akan dilaksanakan oleh jemaah menteri dan kementerian, dan sistem pentadbiran itu akan dikukuhkan lagi dengan undang-undang dalam perlembagaan persekutuan. Maksudnya di sini bila kita mentadbir, kita tak boleh fikir aku mentadbir seorang-seorang. Tak ada. Sebenarnya pentadbiran akan dikuasai, akan diuruskan oleh jemaah menteri. Maknanya lebih daripada seorang. Kalau harap Perdana Menteri saja, semua Perdana Menteri buat, pengsan, tak boleh. Dia mesti pecahkan kepada apa? Ada Perdana Menteri, ada Timbalan Perdana Menteri, ada Menteri Keuangan, ada Menteri Kesihatan, mesti ada. Barulah pentadbiran itu berkesan. Jadi itulah dia kepentingan mewujudkan negara yang berdaulat. Yang kedua, kemakmuran ekonomi. Di mana cikgu ada bagi tahu kamu bahawa maksud kemakmuran ni maksudnya adalah kekayaan. Maknanya kemakmuran ekonomi maknanya kekayaan ekonomi. Dengan mewujudkan negara yang berdaulat, maka kerajaan dapat laksanakan dasar-dasar ataupun matlamat-matlamat untuk kemakmuran ekonomi, untuk mengkayakan ekonomi. Macam banyak sangat kaitan dengan penjagaan rumah tangga, cikgu. Ya, betul. Boleh kaitkan. Senang nak urus pentadbiran rumah tangga. Lepas tu perlu mengumpulkan harta untuk rumah tangga. Kemakmuran ekonomi. Betul. Boleh ambil tips-tips ini tips-tips ini. Macam mana awal benar nak kahwin Baik. Siapalah nak kahwin? Itulah siapalah yang nak kahwin tu Allah kan. Kan. Risau. Baik. Kemakmuran ekonomi iaitu kedaulatan ini penting untuk melaksanakan dasar kemakmuran ekonomi. Selepas merdeka, pelbagai usaha, contohnya selepas negara kita merdeka, pelbagai usaha memajukan dan meningkatkan taraf hidup rakyat dibuat. Dan pembangunan ekonomi ini meliputi pertanian, perindustrian, perdagangan, dan ianya diperkenalkan melalui dasar pembangunan ekonomi negara seperti dasar ekonomi baru, dasar pembangunan negara. Jadi, pentingnya mewujudkan negara berdaulat ni supaya pentadbiran lebih berkesan dan dapat mencapai kemakmuran ekonomi. Kalau kamu kaitkan dengan perkahwinan contohlah perkahwinan kalau kamu kaitkan perkahwinan pun lebih kurang sama. Bila negara berdaulat tu maksudnya kamu dah berkahwin. Bila berkahwin, kenapa? Memudahkan pentadbiran, memudahkan menguruskan hidup kamu serta pasangan kamu. Kemudian memudahkan untuk apa? Mencapai kekayaan ekonomi apabila kedua-duanya berusaha untuk mencapai kemakmuran ekonomi. Sama dah tu. Kan? So take note Nakib. Nakib pula. Baik. Kemudian kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial kalau kita lihat di sini, kesejahteraan sosial maknanya dapat melahirkan generasi yang berilmu dan berkemahiran melalui pendidikan supaya mereka dapat memberi sumbangan kepada negara. Beberapa perkara diperkenalkan seperti bahasa kebangsaan, kebudayaan, sukan dan rukun negara. Untuk apa? Untuk memupuk perasaan muhibah. Muhibah dan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat. Jadi bila rakyat dah bersatu padu, rakyat ada ilmu dan berkemahiran, maka akan mencapai kesejahteraan sosial. Maknanya daripada sudut sosial aman. Dan kemudian yang keempat iaitu kecemerlangan hubungan luar negara. Di mana bila kita dah berdaulat, kita dah ada pentadbiran yang berkesan, kita dah mencapai kemakmuran ekonomi, kita dah kesejahteraan sosial, maka
kita mampu untuk membuat hubungan luar dengan negara-negara lain. Jadi jalinan hubungan ini terbentuk melalui penggubalan dasar luar negara, di mana negara kita akan adakan perjanjian dan kerjasama dalam pelbagai bidang dengan negara-negara lain. Maka kesannya Malaysia akan menikmati pelbagai faedah dan kelebihan dalam mempertahankan kedaulatan. Jadi keanggotaan Malaysia dalam Pertubuhan Serantau dapat meningkatkan imej negara. Saya asyik terkait dengan hal perkahwinan lah, cikgu. Allah, dia sama sebenarnya, konsep dia sama. Cuma dia lihat daripada sudut yang luas, iaitu sudut kerajaan. Tapi kalau kamu nak gunakan dalam sudut orang kata apa, keluarga, keluarga rumah tangga sama. Keberkesanan pentadbiran maknanya keberkesanan menguruskan rumah tangga. Kemakmuran ekonomi maknanya suami isteri berusaha untuk mencapai kekayaan ekonomi. Kemudian kesejahteraan sosial, iaitu membimbing anak-anak itu supaya mereka membentuk generasi berilmu. Dan juga anak mahal ke? Anak mahal tu. Dan kemudian kecemerlangan hubungan luar negara, di mana apa? Di mana keluarga boleh buat hubungan dengan keluarga-keluarga lain, iaitu keluarga sebelah jiran ke, sanak saudara ke. So jalinan yang terbentuk antara keluarga-keluarga ini akan mendapat kelebihan, pendedahan, ilmu dan sebagainya. Betul tak? Nampak tak? Dia punya konsep tu boleh diguna pakai dalam masa hadapan kamu. Tapi rasanya terlalu awal lah kot. Terlalu awal lah kot untuk apa? Untuk memikirkan pasal kahwin, ya. High maintenance. Dia macam ni. Mungkin ramai orang kata apa? Kalau berkahwin ni akan banyak belanja, cikgu. Dia tak, sebenarnya bukan banyak belanja. Dia macam ni. Ukurlah baju di badan sendiri. Kalau badan kamu kecil, pakailah baju yang kecil. Kalau badan kamu besar, pakailah baju yang besar. Janganlah badan kecil nak pakai baju saiz double XL. Kan pelik jadinya. Kan membazir tu. Nampak tak? Boleh faham tak? Dia punya ungkapan metafora dia. Ukur baju di badan sendiri. Itu kena faham. Right. Baik, so kita telah lihat tentang kepentingan mewujudkan negara yang berdaulat. Baik. So, kita lihat 1.4. Kita dah ada ciri-ciri negara berdaulat. Kita dah tahu tentang jenis-jenis kedaulatan. Kita dah tahu tentang kepentingan membentuk negara yang berdaulat. So, bagaimana untuk mempertahankan kedaulatan ini? Langkah-langkah untuk mempertahankan kedaulatan. Yang pertama sekali iaitu mestilah apa? Mewujudkan kestabilan politik dan juga kemakmuran ekonomi. Baik, siapa yang kena buat? Kedua-duanya. Pemerintah pun kena buat, rakyat pun kena buat. Iaitu bagaimana untuk mewujudkan kestabilan politik dan juga kemakmuran ekonomi. Pemerintah mestilah mewujudkan pentadbiran yang cekap. Kemudian elakkan amalan rasuah dalam pentadbiran. Penting. Elakkan rasuah. Pastikan agihan sumber kekayaan secara adil. Maknanya negara kita yang kaya ni, semua orang peroleh kekayaan. Tak kira Melayu, Cina, India, tak kira di luar bandar maupun di bandar, semua dapat kekayaan. Ya. Dan pemerintah perlu laksanakan undang-undang negara. Bagi kita rakyat pula, untuk mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi, kita perlulah beri kesetiaan kepada raja dan negara. Kita kena setia dan kita kena sokong usaha dan dasar kerajaan bagi kestabilan politik. Dan kita perlu, rakyat ni perlu memupuk kerjasama dengan semua kaum supaya kekayaan negara kita ini dinikmati oleh semua orang. Dan kita juga rakyat perlulah mematuhi undang-undang
negara. Jangan kita melanggar. So itu akan dapat wujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Baik. Yang seterusnya, bagaimana untuk mempertahankan kedaulatan? Iaitu dengan mengekalkan perpaduan kaum. Ingat, perpaduan kaum ini adalah kata kunci ke arah mengekalkan kedaulatan. Caranya, untuk pemerintah perlulah menggubal, maknanya membuat dasar-dasar dan undang-undang berkaitan dengan perpaduan kaum. Dan perlu pemerintah pastikan keberkesanan pelaksanaan berkaitan bahasa, pendidikan dan kebudayaan. Perlu pelaksanaan tentang bahasa, pendidikan dan sebagainya perlu berkesan. Dan perlu juga pemerintah merangka program ke arah perpaduan kaum dan juga memperuntukkan perbelanjaan untuk program bagi memupuk perpaduan kaum. So itu di peringkat pemerintah. Kubal dasar dan undang-undang. Laksanakan perkara berkaitan bahasa, rangka program ke arah perpaduan. Itu antara tugas penting pemerintah. Kita sebagai rakyat, kita kena buat apa? Sebagai rakyat, kita gunalah bahasa Melayu. Dan hayati prinsip rukun negara. Cikgu, kenapa kita guna bahasa Melayu? Kerana bahasa yang sama menyebabkan kita saling memahami. Bila kita saling memahami, kita akan dapat menghormati agama serta budaya yang lain. Kalau kita tak faham apa yang dia cakap, macam itik cakap dengan ayam, macam mana itik nak respect ayam? Macam mana ayam nak respect itik? Kan? Ayam ajak itik makan di reban. Itik pula dia kata apa? Jom aku ajak kau makan di kolam. Udahlah berbeza, kan? Jadi masing-masing tak faham bahasa dan budaya. Jadi ini akan menyebabkan perpaduan kaum tidak dapat dicapai. So penting rakyat guna bahasa Melayu, hayati prinsip rukun negara, fahami dan hormati agama serta budaya. Dan mengamalkan semangat perkongsian, toleransi dan saling menghormati serta melibatkan diri dalam program kemasyarakatan. Tentang menghormati agama ni, mungkin sebenarnya kalau kita tengok di sekolah-sekolah kamu, sekolah-sekolah kamu mungkin sekarang ni kantin hanya dibuka untuk orang-orang yang bukan Islam. Manakala kalau dia orang pula makan kan, makan mesti sorok-sorok. Tak nak nanti ada budak-budak Melayu nampak. Nanti dikatakan tidak menghormati orang-orang Melayu yang sedang berpuasa, kan? Tapi sebenarnya bagi cikgu lah, ini pendapat cikgu bagi orang-orang yang bukan Islam, kalau kamu nak makan kat ini, makanlah. Even kalau kamu nak makan depan cikgu pun makanlah. Sebabnya apa tahu? Sebab bagi kami lah orang-orang Islam, sebenarnya puasa ni adalah tiap-tiap tahun. Macam kamu sendiri yang pelajar-pelajar Melayu ni pun semua dah berapa tahun dah? Dah masuk tahun yang ke-17. Umur 17 tahun kan? Mungkin dah 10 tahun kot puasa. Takkanlah masih lagi tak mampu untuk bertahan. Takkanlah masih lagi tergoda dengan orang-orang yang sedang makan ataupun sedang minum. Kamu mudah tergoda? Tak kan? Betul tak? Dan betul tak Arif Hakim? Takkanlah kawan-kawan kamu yang bukan Islam minum air kat depan kamu macam, janganlah, aku haus ni, kan? Takkan kamu masih lagi ada dilema bahawa rapuhnya iman aku, kan? Kan? Jadi janganlah, kan? Kita hormati, don't worry. Sebenarnya tak ada apa pun. Tengok ais tu macam sedap je. Dan ni bulan puasa, jangan ada pula yang nak geng-geng dengan geng geng plastik hitam. Payah nanti. Ada yang sekarang beli nasi berlauk yak ye. Yak ye. Jangan. Puasa tetap puasa. Teringat cerita dia. Baik. So itu menghormati. Menghormati. Baik.
Kemudian saya suka tengok sekat. Oh ya ke? Alright. Kemudian kita lihat memupuk patriotisme. Bagaimana untuk memupuk patriotisme? Apa itu patriotisme? Iaitu perasaan cinta akan negara. So, untuk mengekalkan kedaulatan, perlu kita pupuk semangat cinta akan negara. Iaitu pemerintah, sebagai pemerintah perlulah menganjurkan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Pahlawan, mewajibkan mata pelajaran sejarah untuk lulus. Okey. Lulus. Kemudian menganjurkan kempen dan menerbitkan filem untuk memupuk patriotisme. Banyak dah kan? Bukit Kepung, Lieutenant Adenan dan sebagainya. Dan berikanlah pengiktirafan kepada rakyat Malaysia yang berjasa kepada negara. Contohnya Nakib ke, Nafi Iman ke, Daniel Hakim ke, yang banyak berjasa kepada negara. Apa jasa dia, cikgu? Tunggu je lah 10 tahun akan datang. InsyaAllah diorang akan berjasa. Vines pun nanti akan berjasa. 10 tahun, 20 tahun akan datang. Kita tak tahu. Kita doa-doa lah berikanlah pengiktirafan. Contoh Kemudian selain daripada memupuk patriotism oleh pemerintah, saya baik, aku tak boleh belah lah kau ni, Dan. Okey, tak boleh belah. Okey, sumbangan yang boleh dilakukan iaitu saya dapat meningkatkan populasi Malaysia, cikgu. Dapat meningkatkan populasi rakyat Malaysia. Tu sumbangan juga Okey, Malaysia yang berjasa lah, rakyat Malaysia yang berjasa kerana menambahkan populasi Malaysia. Bagus idea tu. Baik, dan kemudian iaitu memupuk patriotism, iaitu dari sudut rakyat. Rakyat perlu menghormati lambang-lambang negara seperti bendera, jata negara dan lagu negaraku. Menyanjungi dan menghargai adat resam warisan negara. Meningkatkan imej negara dengan kejayaan dalam pendidikan. Dan hargailah tokoh pelbagai kaum yang berjuang untuk kemerdekaan dan kedaulatan negara. Seperti yang kita belajar itu kan masa Form 4. Bukan sahaja orang Melayu sahaja yang berjuang untuk mencapai kemerdekaan, tetapi juga ada orang Cina dan orang India seperti Tun Tan Cheng Lock, kemudian kita ada VT Sambantan, kemudian kita ada E.E.C. Turai Singham dan banyak lagi. Jadi ini semua adalah tokoh-tokoh yang telah berjuang untuk menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan negara kita. So kita kena hormatilah, hargai, memupuk patriotism. Dan juga iaitu yang terakhir. Kita lihat bahawa untuk mempertahankan kedaulatan negara juga ada 4. Mewujudkan kestabilan politik dan ekonomi. Baik, Nakib. Mengekalkan perpaduan kaum. Memupuk patriotisme. Dan yang keempat, mengukuhkan pertahanan negara. Di mana untuk mengukuhkan pertahanan negara, pemerintah kena menggubal dasar dan undang-undang untuk melindungi keselamatan negara. Contohnya buat apa? Negara kita adakan perjanjian pertahanan serta latihan tentera bersama-sama dengan negara serta serantau dan juga negara-negara antarabangsa. Kemudian negara kita, pemerintah perlulah memodernkan aset ketenteraan untuk mengukuhkan pasukan pertahanan. Takkan Aceh nak guna M16 je. Sekarang ni dah ada lagi maju. Iaitu rifle dan juga senjata-senjata yang lebih maju. So kenalah guna yang lebih maju. Kapal-kapal terbang, jet-jet pejuang yang terbaru. So kena modernkan aset ketenteraan. Dan kemudian pemerintah perlu memastikan pasukan pertahanan askar semua sentiasa siap siaga hadapi cabaran. Maknanya sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi apa juga ancaman. Dan kita sebagai rakyat, kita kena peka, alert. Peka ni alert lah terhadap isu keselamatan negara. Dan elakkan kolaborasi ataupun kerjasama. Bersiap siaga, betul.
Okey, elakkan kolaborasi dengan pihak luar yang akan mengancam keselamatan negara. Dan kalau yang paling bagus, menganggotai pasukan pertahanan untuk mempertahankan negara. Seperti contoh macam Nakib, macam Nafi Iman yang tinggi pun cukup, saiz badan pun cukup, sesuai untuk menjadi anggota tentera. Jadilah anggota tentera. Kan? Tak kisahlah tentera darat ke, tentera laut ke, tentera udara ke. Jadi itu. Okey. Dan juga kamu sanggup berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara. Jadi itu kita sebagai rakyat. Maka dengan itu, dengan langkah-langkah untuk mempertahankan kedaulatan negara, maka habis bab 1. Nampak tak? Maknanya kesimpulan di sini, bab 1 ada 4 subtopik, iaitu 1.1 tentang konsep kedaulatan, iaitu takrif mengikut bahasa yang ada 4 tu, dan juga pandangan-pandangan tokoh. Kemudian kita belajar juga tentang jenis-jenis kedaulatan, ada 4. Tradisional, moden, undang-undang dan juga antarabangsa, 4. Kemudian 1.2, ciri-ciri negara berdaulat. Mesti ada pemerintahan, ada sempadan, ada perundangan dan ada rakyat, 4. Kemudian 1.3, kenapa mesti atau pentingnya mewujudkan negara berdaulat? So ada 4 juga. Supaya apa? Keberkesanan pentadbiran, kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kecemerlangan hubungan luar negara. Dan 1.4, langkah-langkah mempertahankan kedaulatan. Pertama, mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Kedua, kekalkan perpaduan kaum. 3, memupuk patriotisme. Dan juga yang keempat, mengukuhkan pertahanan negara. Okey. So sebelum kita buat latihan, ada sebarang soalan ingin ditanyakan kepada para pelajar, daripada para pelajar? Ada nak tanya apa-apa berkaitan dengan bab 1 ini? Rasanya tak susah pun bab 1 ni. Ada apa-apa soalan nak tanya? Ya, mungkin Marisa nak tanya. Tak ada tak ada. Okey, Aimar nak tanya, Mar? Kaishan? Daniel ada. Nakib nak tanya, Nakib? Okey, Nafi Iman. Apa jadi kat pistol cikgu? Pistol? Pistol mana? Nafis, Haziq, Haris. Oh, cawan pistol. Cawan pistol ada lagi. Dah ada dah ada. Ya, Engkau Amir ada, Amal Alfa, Dave, Kerul, Nazira. Nazira tanya apa Nazira? Khairina, Aisyah dan juga Nuha, ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Berapa banyak Venus nak masuk dah? Nah, okey. Okey, Venus Fernandez ada 2 ni. Okey. Baik, so ramai yang dah masuk dan juga ramai yang memahami. Okey, bagus. So kita akan teruskan untuk kita buat latihan bersama-sama tentang kedaulatan negara. Okey, baik. So kita akan lihat tentang kedaulatan negara. Okey, cikgu harap kamu semua dah ada kertas-kertas ini yang mana kamu dah print, maka kita boleh buat bersama-sama. Okey. Boleh? Dah sedia? Kita akan isikan sama-sama iaitu tentang konsep kedaulatan. Apa itu kedaulatan? Konsep kedaulatan. So kamu boleh mulakan ayat dengan kedaulatan bermaksud bermaksud kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi oleh sesebuah oleh sesebuah negara yang bebas. Maknanya sesebuah negara yang bebas tu maksudnya negara yang merdeka. Itu konsep kedaulatan. So kalau soalan ada tanya, apakah maksud kedaulatan ataupun konsep kedaulatan, maka kamu boleh berikan ayat seperti ini, iaitu paling penting
kekuasaan tertinggi. Mesti ada ayat tu. Ya, mesti ada perkataan tu. Baru dapat markah. Okey. Baik. So, kita pergi kepada seterusnya, iaitu takrif kedaulatan. Di sini kalau kita lihat takrif kedaulatan ada 4. Maknanya kalau ada 4 ruangan yang diberikan ni, maknanya kita ambil daripada 4 bahasa. Okey, takrif kedaulatan daripada bahasa. Pertama, bahasa Yunani. Yang kedua iaitu bahasa apa? Okey, bahasa Inggeris. Yang ketiga iaitu bahasa Arab. Dan yang keempat iaitu bahasa Melayu. Okey. So, kita boleh ambil daripada bahasa Yunani dulu. Okey, bahasa Yunani. Okey, kedaulatan berasal daripada perkataan apa? Kedaulatan berasal dari perkataan okey, iaitu apa? Supernews dan juga dan juga atau Superenus. Superenus. Okey, yang maksudnya apa? Yang maksudnya iaitu kekuasaan tertinggi. Okey, itulah dia. Dia gitu. Okey, dari perkataan ini kekuasaan tertinggi. Baik. Okey, bahasa Inggeris. Okey, iaitu berasal, kita kata kedaulatan. Okey, berasal dari perkataan juga. Perkataan apa? Perkataan sovereignty. Okey, sovereignty. Okey. Yang bermaksud apa? Okey. Cikgu je yang bacanya. Cuba Daniel bagi Daniel apa maksud sovereignty? Daniel, cuba bagi Daniel. Sovereignty. Apa maksudnya? Sonyap yo ni. Apa kau hair je ni? Dapat ke tak dapat ni? Okey. Ya, terima kasih banyak. Okey, negara yang mempunyai kuasa penuh. Kuasa penuh terhadap pemerintahan. Okey, so itu cara dia. Yang bahasa Arab Nafi Iman. Sebab Nafi Iman sekolah Arab kan. Nafi Iman sekolah agama. Yang bahasa Arab kita bagi pada Nafi Iman. Yang bahasa Melayu kita beri pada Nakib. Tak jawab ketuk ketampi. Tak jawab ketuk ketampi ya. Okey. Baik. Tak jawab ketuk ketampi. Ketuk ketampi secara online. Okey. Baik, Nafi Iman, bahasa Arab. Okey. Kedaulatan berasal daripada perkataan apa? Dan drop bahasa Arab, suka hati kau je. Dah cepat. Kedaulatan berasal dari perkataan daulah. Okey. Okey Nafi. Tapi tak kira lah. Kau bagi jawapan, tak kira lah. Kan? Lain macam lah kau ni Nafi. Okey. Nafi nak bagi jawapan. Sekejap. Okey, kepada Nakib. Okey Nakib, sila berikan maksud kedaulatan daripada bahasa Melayu. Cepat. Kedaulatan dari bahasa Melayu. Apa dia? Cepat. Aku rotan juga budak ni sekarang. Cepet. Nakib. Mana Nakib ni? Okey, baik. Mana si Nakib ni? Nakib, tahu-tahu dia kata apa? Betul. Dah agak dah ni. Perangai. Marisa dulu, Marisa. Bahasa Melayu.
Cikgu nak cuba. Okey, cuba. Kedaulatan merujuk kepada daulat. Okey. Merujuk kepada daulat, iaitu Yang bermaksud kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan negara. yang bermaksud kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan negara. Yes. Okey. Baik. So Nafi Iman dia kata bermaksud kuasa pemerintahan dalam satu, okey, bermaksud okey, kuasa pemerintahan dalam dalam sesebuah negara atau kerajaan. Okey, dia sebenarnya maksud dia hampir-hampir sama je. Hampir-hampir sama. Okey, namun begitu kalau kita lihat yang berbeza hanyalah daripada sudut bahasa, ya, bahasa Yunani, bahasa Inggeris, bahasa Arab dan juga bahasa Melayu. Yes. Itu dia. Kesimpulannya kita ambil balik bahawa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan sesebuah negara yang bebas dan merdeka. Macam itulah. So itu kesimpulannya lah. Kesimpulan kepada takrif kedaulatan. Dia hampir-hampir sama je. But don't worry. Selalu yang dia akan tanya dalam soalan objektif, dia akan tanya tentang dalam sudut bahasa Inggeris ke ataupun daripada bahasa Arab ke. Itu je perbezaan dia. Dah dapat. Nak kita proceed kepada seterusnya. Jom. Semua nak bertanya dah, kan? Baik. Kita minta seorang pelajar untuk guide kita bagi pandangan tokoh. Bagi pandangan tokoh ini. Baik, untuk pandangan tokoh ni kita minta kepada siapa, ya? Kita minta kepada Icha. Icha boleh, Icha? Untuk berikan maklumat berkaitan dengan pandangan tokoh, iaitu Aristotle dan juga Ibnu Khaldun. Boleh, Icha? Kejap, cikgu. Icha, cikgu bagi kepada Aristotle dan Ibnu Khaldun. Aimar Hendroff, boleh tak, Aimar? Aimar Hendroff, cikgu nak minta kamu berikan maklumat tentang Jean Bodin, Tunku Abdul Rahman dan juga Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas. Boleh tak, Aimar Hendroff? Ini proses belajar. Tak apa, cikgu tahu korang akan rujuk pada buku lah, rujuk pada nota. Tak apa, it's okay. Yang penting korang bagi. Yang penting korang bagi. Jangan korang senyap. Aiman, boleh, Mar? Nuha nak bantu ke, Nuha? Apa tu tak dengar? Mar. Aimar, dengar tak, Mar? Mar, Cikgu nak cuba. Kamu nak cuba yang mana? Aristotle. Aristotle. Aristotle dengan Ibnu Khaldun. Silakan. Aristotle, kedaulatan merupakan kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan sesebuah negara. Merupakan kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan sesebuah negara. Baik, bagus. Ada lagi? Untuk Ibnu Khaldun pula, kedaulatan merupakan kekuatan dan kekuasaan sesebuah negara berasaskan semangat kekitaan bangsanya. Sebuah negara berasaskan kekuatan semangat kekitaan bangsanya dan semangat apa? Semangat beragama. Paduan. Semangat semangat kekuatan semangat kekitaan bangsanya dan semangat beragama. Ingat, ada dua semangat dalam tafsir pandangan tokoh Ibnu Khaldun tu. Itu perlu kamu mentionkan kedua-duanya, semangat kekitaan bangsanya dan semangat beragama.
Okey. Baik, terima kasih banyak Venus. Okey. Dan Aimar Hendrov, dengar tak John Bodin, berikan John Bodin. Aimar, John Bodin dan Tukar Abdul Rahman. Boleh tak, Mar? Boleh ke, Mar? Okey. Okey. Apa yang kau tak tahu, rujuklah pada nota tu. Kan nota cikgu dah berikan. Cuba rujuk pada nota tu. Itulah. Okey. Tahu ke tak tahu? Dapat ke tak dapat? Aimar. Tak tahu tak tahu juga. Okey. Baik. Kalau tak tahu kita beri kepada okey, kita beri kepada Aisyah. Aisyah boleh, Syah? Aisyah. Boleh tak Aisyah? Untuk berikan tentang John Bodin dan juga Tukar Abdul Rahman. Boleh, Syah? Kejap. Okey. Dia kena beri macam ni tau. Maknanya cikgu selalu buat macam ni supaya apa? Tuliskan, tulis pun boleh ataupun juga onkan mic pun boleh. Mana-manalah, tulis pun boleh, tak ada masalah. Dia French. Okey, ya tahu Haziq dia French. Okey, Aisyah ambil John Bodin. Kalau malu macam mana cikgu? Kalau malu, siapa suruh malu? Aku suruh jawab, bukan suruh malu. Kau ni kan. Haziq, kamu buat yang Tukar Abdul Rahman, dan juga Nakib, kamu buat yang Muhammad Saleh Abbas. Bagi cepat. Kau nak tulis ke, kau nak on mic ke, bagi. Tak kira. Saya malu. Siapa suruh kau malu? Orang suruh jawab. Hari tu tukar slot. Apa ceritalah hari slot. Okey. Malu. Ada je kan ni. Malulah cikgu tulisan saya buruk. Nakib, sebelum aku tikam kau, baik kau tulis sekarang apa jawapan dia. Sebelum aku tikam kau sekarang. Okey. Jangan kau nak kira tulisan saya buruk. Celah mana tulisan buruk kalau kau dah tulis kat sini. Okey, tulisan font semua sama. Aku tikam juga kau karang. Cepat. John Bodin ni bukan Melayu, John Bodin ni France. France. Nama dia Din. John Bodin ni bukan Din, bukan kawan kau nama Din tu, bukan. Jin bukan. Okey, nasib baik. Aisyah dah beri. Okey. Kedaulatan merupakan okey. So bagus. Okey, so kita akan ambil dan jika ini jawapan. Okey, kedaulatan merupakan merupakan kuasa tertinggi dalam sebuah negara, mempunyai sifat kekal dan mempunyai kuasa tidak terbatas untuk membuat undang-undang, mentafsir dan melaksanakannya. Bagus. Bagus Aisyah, terima kasih banyak Aisyah. Okey, cikgu tahu kamu bersusah payah untuk menjawabnya. Okey. Namun ini satu kegigihan. Bagus. Okey, kegigihan yang harus dipujilah. Okey. Alright. So terima kasih banyak Syah. Okey, so kemudian kita berikan okey. Siapa tadi? Haziq. Okey. Aisyah dah bagi. Aisyah bagi lagi. Tengok Aisyah bagi. Aisyah kalau sekali bagi gaji terus. Ni Aisyah bagi. Kedaulatan dibina berdasarkan prinsip kebebasan dan keadilan yang sentiasa memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Terima kasih banyak kepada Aisyah. Kau Haziq, itulah. Nasib baik ada orang bantu. Dah lah orang perempuan yang bantu. Dia memang dalam kelas macam ni kan. Kalau budak lelaki tak dapat jawab, budak perempuan yang bantu. Kemudian budak lelaki pula kan. Kemudian yang lain kata mentang-mentang lah ada. Mulalah gosip-gosip. Cikgu dah tahu dah agak dah korang punya permainan dalam kelas ni. Dah agak dah. Okey. Baik, Nakib. Tun Muhammad Saleh Abbas. Cepat. Apa yang betul? Saya tukang selamatkan cikgu. Sudahlah. Selalunya budak lelaki tak dapat jawab, budak perempuan yang tolong. Betul tak korang? Budak-budak perempuan. Marisa, Ica, betul tak Ica? Kan. Selalunya budak-budak perempuan lah yang tolong budak-budak lelaki. Kan.
Biasalah budak-budak lelaki ni selalu nak jadi watak apa? Bad boy. Bad boy lah sangat. Equal right. Okey, iyalah sangat. Ini pun sama. Kalau kita tengok kejap lagi ni, Nakib telah diselamatkan oleh Aisyah. Sekali lagi Aisyah bagi tahu, kedaulatan merupakan asas negara yang merdeka, memiliki kebiasaan pada peringkat antarabangsa bersama dengan hak. Okey, bersama dengan hak dan kuasa untuk mengatur urusan dalam negeri tanpa telunjuk asing. Saya nak kahwin 9, cikgu, kan? Kau ingat kau tu berudu. Kata. Okey. Okey. Tanpa telunjuk asing, naked answer. Tak boleh. Okay. Baik. So, semua dah dapat yang ini. Okey. Baik. Terima kasih banyak kepada Aisyah yang banyak membantu. Okey. Over the limit ni, Nafi. Itulah. Okey, jenis kedaulatan. Okey, jom kita tengok kedaulatan moden. Kedaulatan moden ialah okey, kedaulatan yang bermula sejak revolusi. Bermula sejak apa? Sejak revolusi. Revolusi keagungan. Dan juga revolusi Perancis. Perancis. Itu penting. Perancis. Dan apa yang dibawa oleh kedaulatan moden iaitu mementingkan hak rakyat. Hak rakyat dan amalan sistem raja berperlembagaan. Begitu. So dan amalan sistem raja berperlembagaan. Itulah dia. Baik. So itulah dia kedaulatan moden. Kedaulatan tradisional, kita kata kedaulatan yang yang menggunakan sistem raja berkuasa mutlak. Sistem ini diamalkan sejak Kesultanan Melayu Melaka lagi. Melayu Melaka. Dan juga kita tahu bahawa kita kata pusat kedaulatan terletak pada raja-raja. Apa? Sedap ke keyboardnya? Suka hati kau je. Bunyi keyboard pun sedap Terletak pusat kedaulatan terletak pada raja-raja Melayu. Raja-raja Melayu. Dan kita tahu bahawa ianya kukuhkan lagi dengan taat setia. Taat setia rakyat kepada raja. So itulah dia. So ASMR bunyi sedap ke? Cuba kau dengar betul-betul. Sedap, cikgu. Biasanya bunyi keyboard adalah benda yang paling relaxing. Sedap macam-macam lah. Macam-macam lah korang ni kan. Kan. Risau. Bunyi keyboard pun sedap. Risau. Saya pun tak faham. Dikukuk oleh tak setiap rakyat. Betul, Marisa Rusli. Bagus. Terima kasih banyak, Marisa. Sebenarnya saya pun tak faham. Sebenarnya tak faham kan? Sedap tu macam bunyi sedap tu macam bunyi ombak bunyi ombak sedap baik. Boleh lah. Baik, kita lihat kedaulatan undang-undang. Sementara itu kalau korang ambil lah ambil lah jawapan-jawapannya ni. Janganlah korang menong je. So kedaulatan undang-undang di mana kita tahu bahawa kedaulatan yang merujuk kepada ketertinggian ketertinggian undang-undang.
kami ke ketertinggian undang-undang. Okey, undang-undang sesebuah negara. Dan bagi di Malaysia, okey, undang-undang, okey, termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Okey, dan juga kedaulatan undang-undang, okey, menjadi kita kata menjadi prinsip rukun negara yang yang keempat, negara yang keempat. Yang keempat, kena fikir dulu kan. Kedua tahun okey. Yalah. Yang keempat. Okey. Lama bercuti sampai lupa. Baik. Dan kedaulatan antarabangsa. Kedaulatan antarabangsa. Okey, kedaulatan yang merujuk kepada pengiktirafan. Pengiktirafan oleh PBB. Ya, itulah dia. Okey, kedaulatan yang merujuk kepada pengiktirafan oleh PBB. Dan kita tahu bahawa negara kita so negara kita sejak merdeka sejak merdeka Malaysia telah diiktiraf sebagai sebuah negara yang berdaulat. Apa buktinya? Selalunya PBB akan meminta bantuan dari Malaysia bagi menghadapi konflik di luar negara. So ini menunjukkan bahawa dengan meminta bantuan daripada Malaysia, maka PBB sebenarnya telah mengiktiraf negara kita sebagai sebuah negara yang berdaulat. Selalu dalam dalam operasi Kongo, kemudian misi pengaman di Bosnia Herzegovina dan sebagainya. So ini menunjukkan bahawa Malaysia telah diiktiraf. Kedaulatan antarabangsa. Ini kita kata sebagai jenis-jenis kedaulatan. Okey, dapat? Dapat ke belum? Dapat kalau dah dapat, kita boleh proceed. Kita boleh proceed kepada seterusnya. Okey. Baik. Ciri negara yang berdaulat mempunyai pemerintahan. Maknanya mempunyai kerajaan. Kerajaan untuk mentadbir negara. Dan kita menggunakan sistem apa? Sistem raja berperlembagaan. Dan demokrasi berparlimen. Dan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Dan negara kita diketuai oleh yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara. So itulah dia. Sebagai ketua utama negara. Alright. Mempunyai sempadan. Apa yang nak dikatakan dengan sempadan ni? Sempadan ialah garis pemisah antara negeri atau negara. Kemudian memudahkan, dengan garis sempadan ini akan memudahkan urusan pentadbiran. Dan urusan apa? Urusan pentadbiran dan kemajuan
sesebuah negeri atau negara. Jadi itu mempunyai sempadan. Okey. Baik, tak perlu mention lah kot. Negara kita bersempadan dengan Singapura, Thailand pun semua. Itu semua kita maklum ya. Baik. Okey. Itu yang kita boleh isi kepada nombor 2, mempunyai sempadan. Yang ketiga, mempunyai perundangan, di mana kita tahu bahawa sesebuah negara yang berdaulat perlu mempunyai undang-undang. Okey, undang-undang untuk apa? Undang-undang untuk mengekalkan keamanan dan kesejahteraan negara. Dan kalau di Malaysia, kita tahu parlimen, ya, parlimen yang akan menggubal undang-undang, undang-undang, di peringkat persekutuan. Manakala Dewan Undangan Negeri, atau kita kata Dewan, kita buat bawah lah. Dewan Undangan Negeri akan menggubal undang-undang di peringkat negeri. Tapi sebenarnya kan, mungkin betul kata Nafi Iman. Sebenarnya bunyi keyboard ni kadang-kadang menyebabkan kita rasa macam syok je. Dia bunyi ketik macam bunyi orang bekerja kan, macam sedap je bunyi dia kan. Kena pula dia menaik tu terus meneruskan. Macam wah, dia macam wow. Gitulah kan. Itu antara perkara-perkara yang sukar untuk difahami kenapa dia dipanggil sedap. Kan? Tak faham kenapa dia sedap, tapi memang sedap lah, tapi tak faham. Kan, tak faham kenapa sedap. Dia macam durian lah, durian ya. Orang kata ramai orang tak suka durian, tapi sebenarnya durian sedap. Dan kita pun tak faham kenapa dia sedap. Mempunyai rakyat. Maknanya rakyat adalah, kita kata apa? Adalah penduduk sesuatu wilayah atau kawasan. Dan rakyat juga tertakluk kepada undang-undang. Undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yes, pemerintah. Jadi apa yang rakyat kena buat, iaitu rakyat akan memberi taat setia. Taat setia kepada pemerintah. Bagi melancarkan pentadbiran negara. So itulah dia yang mempunyai rakyat. Rakyat. Lepas ni jangan lupa sebelum tidur, kita buat tarawih. Jangan lupa buat tarawih. Kan ada yang tak buat tarawih pula nanti. Nanti tak suci. Nanti. Sebelum tidur buat tarawih dulu ya. Baik, inilah dia berkaitan dengan ciri-ciri negara yang berdaulat, mempunyai pemerintahan, sempadan, perundangan dan juga mempunyai rakyat. Dan juga kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Apakah kepentingan dia? Keberkesanan pentadbiran. Maknanya dengan mewujudkan negara, maka segala dasar pembangunan negara dapat dilaksanakan. Dilaksanakan tanpa
telunjuk asing. Ataupun tanpa pengaruh orang luar lah, tanpa telunjuk asing. Jadi ini akan memudahkan. Okey Marisa. Okey. Dasar bangunan negara dapat dilaksanakan tanpa telunjuk asing. So memudahkan. Okey. Memudahkan, kita kata memudahkan pemerintah ataupun kerajaan, mencapai matlamat, matlamat kebajikan negara, kebajikan rakyat, mencapai matlamat untuk memberi kesejahteraan kepada rakyat. So segala dasar pembangunan negara dapat dilaksanakan tanpa telunjuk asing. Pentadbiran diperkukuhkan melalui peruntukan undang-undang. Betul. Terima kasih banyak kepada pelajar yang menambahkan maklumat bagus. Sambil kita bergurau senda, sambil juga kita menjawab soalan melalui peruntukan. Dan dapat ilmu. Dapat ilmu. Betul. Kadang-kadang belajar sahaja tanpa kelonggaran ini akan memberikan tekanan, atau dalam bahasa Jawanya dipanggil stres. Stres. Saya nak berjasa kepada Malaysia pada masa depan. Bagus, Daniel. Dengan menambahkan populasi rakyat Malaysia. Jangan risau. Saya suka sangat jasa. Ingat matlamat kerajaan masih lagi belum tercapai. Salah satu matlamat kerajaan belum tercapai lagi ni. Apakah matlamat dia? Matlamat dia adalah iaitu dasar pendudukan negara. Di mana dasar pendudukan negara, kerajaan ingin mencapai bilangan rakyat sebanyak 70 juta menjelang tahun 2100. Agak-agak boleh capai tak? 70 juta menjelang tahun 2100. So sekarang ni kita tahun 2022, bermakna kita ada lebih kurang 78 tahun lagi. Dan sekarang ni penduduk Malaysia adalah lebih kurang 35 juta orang. So nak kejar 70 juta bermakna ada lebih kurang plus minus ada lebih kurang 55 juta. Bukan, 45 juta orang lagi. 45 juta, nak 35 juta lagi. 35 juta lagi. Untuk tempoh 78 tahun. Agak-agak tercapai tak? InsyaAllah tercapai. Kalau saya jadi menteri, saya letak jawatan, lepas tu bagi jawatan tu kat cikgu. Suka tikau je kan. Kau ingat boleh main pas-pas. Ingat macam letak jawatan, lepas tu jawatan ketua kelas. Saya tak nak lah jadi ketua kelas. Bagi siapa nak bagi kat dia. Tak. Tak ada. Jawatan menteri bukan boleh pas-pas macam saya tak nak Dia jadi, bukan senang-senang. Bukan. Dia bukan boleh saya nak. Lepas tu ada yang kata saya tak nak jadi ketua kebersihan. Tak ada. Bila nak main UMNO, mana ada UMNO? Ada nak main permainan UMNO, mana ada? Maksud dia UNO. UNO adalah bukan UMNO. UNO. Kau ni kan. Kau ni. Risau. Baik. Kepentingan mewujudkan negara berdaulat. UNO kan. Kemakmuran ekonomi. Pun ada main kad cikgu. Yelah. Memang UMNO pun ada main kad. Ikut kau. Baik. Kemakmuran ekonomi iaitu penting wujud negara berdaulat, maknanya negara berdaulat mampu menjalankan dasar pembangunan ekonomi negara. Ekonomi negara untuk memberi ataupun untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi. Baik. Kemudian dasar yang dilaksanakan akan dapat mengagih
mengagihkan kekayaan negara. Okey, dengan ataupun secara ataupun dengan lebih adil. Yes, dengan lebih adil. Jadi seperti apa? Seperti memperkenalkan sektor pertanian, kemudian juga perindustrian, dan perdagangan. Perdagangan. So, ingat kemakmuran maknanya kekayaan. Kemakmuran ekonomi maknanya kekayaan dari sudut kegiatan ekonomi. Of course, sebenarnya kalau kita kata tak kaya pun cikgu kita, tapi sebenarnya kalau kita ukur, jangan kita ukur di antara kita kita ukur diri kita dengan generasi-generasi sebelum ini. So bermakna kita kaya sebenarnya kalau kita ukur diri kita sekarang ini dengan generasi datuk nenek kita. Korang kan pernah jumpa datuk nenek korang kan? Dia cakap apa? Dulu, atuk dulu tak ada TV, tak ada radio, internet lagi tak ada. Yang ada kayu api je. Kayu api. Lepas tu main nyorok-nyorok, main lastik dalam hutan. Kan? Jadi itu sekarang ni semua main game. Jadi maknanya apa? Dulu saya boleh melampau sangat Daniel. Dulu saya naik turun bukit, rentas pentas Sunda untuk pergi sekolah. Itu zaman air batu, pandai. Zaman air batu tak ada keturunan sampai sekarang. Itu zaman air batu. Kau jangan nak merepek. Kan? Aku tikam juga kau sekarang. Okey. Cerita daripada zaman air batu, kan? Melampau sungguh. Okey. Kalau main sorok-sorok nanti kena sorok dengan hantu. Tak. Itu kalau main sorok-sorok masa waktu senja. Bila dah nak maghrib kan. Dah nak maghrib. Sebenarnya dia ada trik dia. Boleh Samuel, boleh. Tak. Okey. Okey, cukuplah tu kita sembang